السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita akan sambung pengajian fiqh manhaji berdasarkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah bicarakan sebelum ini hikmah disyariatkan bersuci. Itu antara yang terakhir kita bincang. Antara hikmahnya ialah bersuci itu tuntutan fitrah, menjaga kemuliaan, menjaga kesihatan, berdiri di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan suci dan sebagainya. Maka pada malam ni kita akan sambung bab air. Bab air dan juga bahagian-bahagian ataupun kategori air. Bagi siapa yang ada buku ataupun kitab fiqh manhaji yang disusun oleh Dr. Musa Fakhin, Dr. Mustafa Bora dan Ali Asyarbaji, boleh lihat. Kalau yang saya ni muka surat 38. Betul? 38, di mana pada muka surat 38 ini dia sebut air yang boleh dibuat bersuci ialah air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air dan air salji. Dia kata semua itu tergolong dalam dua kategori, iaitu air yang datang dari langit, mana hujan, dan air yang terpancar dari bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan telah kami turunkan dari langit air yang suci. Manakala surah Al-Anfal ayat yang ke-11, dialah Allah yang menurunkan ke atas kamu dari langit air hujan supaya kamu bersuci dengannya. Manakala ada satu hadis, tuan-tuan sekalian, hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam At-Tirmidzi kata hadis ini ialah hadis hasan sahih. Hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibn Abi Syaibah wal lafzu lahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Dia kata hadis Abu Hurairah ni, dia kata telah bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr, yakni tentang air laut, tentang hukum air laut. Nabi kata huwat tahuru ma'uh, iaitu air itu suci, al-hillu maitatuhu, iaitu halal bangkai dia. Air dia suci manakala bangkai dia adalah halal. Maksudnya hidupan yang hidup dalam air laut itu kemudian dia mati, maka dia adalah halal untuk dimakan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sebagainya, termasuklah Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Ahmad bin Hanbal serta Imam Malik juga meriwayatkan hadis ini. Jadi sidang hadirin mukminin, dalam apakah maksud bangkai itu menjadi halal ataupun al-hillu maitatuh,
Apakah maksud dia? Kalau dalam kitab kita ni dia kata semua yang mati di dalamnya, semua yang mati di dalamnya, contohnya ikan ataupun binatang-binatang lain, boleh dimakan tanpa disembelih. Nah, itu maksud al-hillu maitatuh. Halal bangkai dia, maksudnya boleh dimakan tanpa disembelih. Dan kita pun tak pernah dengar ada orang sembelih ikan. Tak ada, walaupun ikan tu besar macam mana pun kita tak pernah dengar ada orang dia sembelih ikan. Ikan kecil memang tak sembelih, ikan besar pun tak sembelih. Baik, hadis ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu lagi hadis lain yang berkaitan dengan hadis ini, iaitu hadis, kalau siapa yang boleh tengok pada skrin walaupun kecil, pada skrin itu dia kata sa'ala rajulun nabiy sallallahu sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu orang lelaki dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilu minal ma'. Dia kata, wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dan kami hanya membawa air yang sedikit. Kami ada sikit je air, dia kata. Maka dia kata, in tawadda'na, dia kata in tawadda'na bihi atishna, dia kata afatawadda'u bima'il bahr. Dia tanya Nabi. Dia kata kalau kami berwuduk dengan guna air tu, air hak sikit yang kami buat bekal tu, pasti kami akan mengalami kehausan. Dia kata. Maka dia kata afatawadda'u bima'il bahr. Boleh tak kami ni berwuduk menggunakan air laut? Dia tanya. Ni asal usul cerita hukum air laut, tuan-tuan sekalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhul hillu maitatuh. Nabi kata, Nabi jawab, laut itu air dia suci dan bangkai dia adalah halal. Baik, mungkin kita akan datang dalam kepala, kenapa nak tanya pasal air laut? Sebabnya air laut tu rasa dia masin, kan? Dia telah dipengaruhi oleh garam yang banyak. Dia sangat-sangat masin. Tak ada orang di kalangan kita ni yang minum air laut. Ada? Tak ada kot. Tak ada orang yang minum air laut. Lepas tu kita nak mandi guna air laut pun tak boleh, kan? Mandi suka-suka boleh, betul tak? Ke ada orang Tok Bedu, dia mandi pakai air garam, mandi air laut, ada tak? Tak ada. Saya dulu tuan-tuan sekalian belajar di sekolah sains, tuan-tuan tahu siapa ada anak sekolah sains? Tak. Nama je sekolah sains kita tahu dah. Antara problem yang biasa berlaku, tak ada air. Tak ada air. Kadang-kadang seminggu tak ada air. Sampai nak kena mandi dekat sekolah, dekat asrama tak ada air, dekat sekolah ada air. Jadi sekolah saya tu dia sebelah dengan pantai. Sekolah menengah sains Dungun. Dia sebelah dengan pantai. Jadi budak-budak dia lompat pagar pergi mandi dekat pantai tu. Termasuk saya lah. Termasuk saya. Pergi mandi dekat pantai tu. Seronok tu masa tu sekolah menengah. Mak ayah duduk jauh. Kita je, geng kita je. Nasib baik tak ada seorang pun mati. Zaman kami tu tak ada seorang pun mati. Jadi mandi air laut tu, tahu lah, pantai Dungun tu, laut apa ni, pantai dia bukan landai, dia memang curam. Tapi tak ada seorang pun mati. Dia punya apa, ombak memang tinggi lah, kan, ombak dia tu. Jadi bila kita mandi air laut, kita duk ingat rasa bersih badan. Tapi tak, dia tak rasa bersih. Badan kita tu tak rasa bersih, kita tak puas. Jadi lepas mandi air laut, kami pergi pula dekat masjid yang dekat dengan belakang sekolah kami tu, mandi pula air kolah masjid pula. Tu yang pening masjid dengan budak-budak sekolah sains ni. Lepas mandi air laut, bilah pula dengan air kolah masjid. Tu. Jadi air laut ni boleh ke tak boleh buat wuduk? Sahabat tanya. Sebab sifat air laut tu sendiri dia berbeza. Dia tak serupa dengan, dia tak sama dengan air kita biasa ni. Maka Nabi kata boleh. Kan? Nabi kata, dia kata huwat tahur. Dia kata air tu bersih. Huwat tahuru ma'uh. Dia kata air itu bersih dan juga apa ni, bangkai dia halal untuk dimakan. Maka hadis ni tuan-tuan sekalian, dia disahihkan oleh ramai para imam hadis, termasuk Bukharinya, Tirmizi kata hasan sahih, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan sebagainya. Baik, termasuk Al-Albani bagi ulama contemporary.
Maka hadis ini dia mempunyai banyak turuk selain daripada Imam Malik, dan juga banyak syawahid daripada jamaah para sahabat. Siapa yang belajar hadis dia tahu syawahid ni maknanya ada hadis lain yang konten dia lebih kurang sama dengan hadis tu, yang sokong hadis tu, yang melengkapi hadis tu. Itu maksud syawahid. Jadi syawahid ni kalau satu hadis tu dia ada syawahid yang banyak, katalah sampai 60 syawahid, mana hadis tu kalau dia dhaif pun kita boleh pakai sebab dia ada hadis lain yang melengkapkan dia, yang menyokong dia dan sebagainya. Tapi dia bergantunglah kepada beberapa syarat-syarat tertentu. Baik, maka dalam hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa fiqh hadis. Beberapa fiqh hadis tentang hadis yang kita belajar pasal air laut tadi. Yang pertamanya ialah kena tanya kalau kita tak tahu. Kan? Sebelum kalau kita tak tahu kita kena tanya. Itu yang pertamanya. Yang kedua, sebelum kita buat sesuatu amalan kena ada ilmu dulu. Kita tak tahu mandi wajib macam mana, kena belajar mandi wajib macam mana. Kan? Kita tak tahu nak sembelih macam mana, kena belajar sembelih dulu. Yang ketiga, dia kata bahawa boleh kita mengharungi lautan meskipun bukan untuk berjihad fi sabilillah. Sebab zaman dulu yang kata menyeberangi lautan ni cerita jihad je. Dia bukan macam zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ni benda menyeberangi lautan ni benda biasa. Ada orang pergi Sudan untuk bekerja dengan Petronas. Kan, ada orang pergi menyeberangi sampai Indonesia umpamanya untuk belajar di pondok di Indonesia. Kan, ada orang pergi melancong Switzerland nak tengok gunung Titlis. Siapa yang minat melancong dia tahu. Itu benda biasa bagi zaman sekarang. Bagi zaman dulu cerita menyeberangi lautan ni satu benda yang pelik. Sebab tu zaman para sahabat dulu menyeberangi lautan ni dia ada isu. Maka hukum dia ialah menyeberangi lautan bukan semata-mata untuk berjihad, untuk tujuan lain pun boleh. Orang putih tuan-tuan sekalian, bagi dia nak kulit dia jangan putih sangat, dia nak sawo matang macam kita. Pasal apa? Zaman orang putih dulu, orang kaya sahaja yang boleh naik kapal menyeberangi lautan. Sebab tu orang putih dia cukup bangga kalau dia kulit dia gelap sikit. Itu tandanya hang datang daripada keluarga elit. Kita ni kita kalau boleh tak mau orang tahu kita ni daripada keluarga yang lekeh-lekeh kan. Kita bangga kalau datang daripada keluarga elit. Maka orang putih tuan-tuan sekalian, dia juga ada perangai macam tu. Baik, yang keempat, fiqh hadis ni dia kata bahawa membawa bekal ketika musafir itu menyalahi perbuatan kaum sufi. Maksudnya kaum sufi ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu masalah. Kaum sufi ni, sebab tu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila dia bercakap pasal kaum sufi, dia akan bagi satu komen yang negatif. Dia kata sufi ni satu kaum, dia kata kalau bukan bodoh, itulah dia. Maksud dia kaum sufi ni, bila nama dia kaum sufi, dia ada kaitan dengan kebodohan. Dia ada kaitan dengan kebodohan. Kalau pagi tu jadi ahli sufi, petang tu dia jadi bodoh. Tu keras tuan-tuan sekalian, statement daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi bukan bermakna siapa yang jadi ahli sufi itu semuanya macam tu, tidak. Tapi lazimnya dia jadi macam tu. Lazimnya dia jadi macam tu. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kita tengok contohnya, ada golongan sufi masa saya mengaji dulu sekolah menengah, dia kata bahawa kita kalau kita berjalan jangan kena air hujan, jangan pakai payung. Kita kena reda dengan ketentuan Allah Ta'ala yang turunkan hujan. Kalau panas, jangan pakai payung. Pasal itu tanda kita tidak reda dengan kepanasan yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tidakkah itu lambang kebodohan? Kan? Jadi sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, Imam Syafi'i pun dia bagi tahu supaya kita hati-hati dengan golongan sufi. Maka bawa bekal ketika bermusafir ni menyalahi perbuatan ahli sufi. Sebab ahli sufi ni bagi dia tawakal kepada Allah tu maknanya ialah jangan bawa bekal. Siapa bawa bekal makna dia tidak yakin dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ahli sufi bila dia nak bermusafir, dia tak bawa bekal. Sebagai tanda dia sanggup menghadapi apa sahaja takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita diajar supaya bawa bekalan. Kan, kita bawa bekalan. Kita ni pula sampai terlebih pula. Kan, sampai terlebih bawa bekal. Nak pergi haji dengan kicap pun bawa. Pasal apa? Takut kicap dekat Mekah ni tak serupa dengan kicap kita. Kita suka kicap kipas hudang. Nanti pergi sana cari tak jumpa. Payah. Bawa 2 botol. Bawa 2 botol. Takut terlepas.
Siapa yang orang Kelantan suka budu, dengan budu-budu dia bawa kan, penuh dengan beg tu, benda-benda macam tu. Tu yang ada kawan kita, tak mau cerita lah siapa kan, ada kawan kita tu dia kena buka beg dia di immigration apa ni, custom Arab. Buka-buka tu dia dia tengok dia kena buang semua sebab kebetulan yang dia kena tu pegawai tu sangat-sangat strict, sangat-sangat tegas, dia tak bagi bawa masuk. Itu nasib dia, tuan-tuan sekalian. Tapi kebanyakan kita tak ada masalah, bubuh dan beg penuh, melepasi custom immigration apa semua, tak pernah ada masalah. Cuma adalah seorang dua yang nasib tak berapa bagus. Jadi bawa bekal itu menyalahi amalan kaum sufi. Tapi bagi kita orang Islam yang kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak bermusafir, kita bawa bekal. Kan, bawa bekal secukupnya. Lepas tu yang kelima, kewajipan kita untuk memelihara dan menjaga diri daripada kebinasaan seperti kelaparan dan kehausan. Maknanya kita kena buat apa sahaja, pastikan supaya kita tak akan ditimpa masalah. Pastikan pasport kita okey, bekalan makanan kita okey, tiket penerbangan kita okey, package yang kita ambil tu okey. Jangan duk main ikut orang, jangan. Nak pergi mana-mana, nak melancong ke umrah ke haji, pastikan package yang kita ambil itu package yang boleh mendatangkan ketenangan fikiran. Kalau serabut ni tuan-tuan sekalian, yang duk jadi dalam surat khabar tu lah. Kan, tuan-tuan boleh tengok apa jadi bila kita duk terlibat dengan benda-benda yang meragukan. Ada banyak masalah. Jadi kita disuruh untuk berusaha mengelak daripada ada masalah. Yang keenam, kaedah usul kata menolak kerosakan didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi antara manfaat dengan mudarat, yang mana kita nak utamakan? Nak ambil manfaat ke kita nak tolak mudarat? Maka hendaklah kita utamakan menolak kemudaratan. Kan? Kata kita lah kita nak pergi satu tempat. Pergi satu tempat tu kita ada manfaat. Tapi pada masa yang sama ada risiko mudarat kalau kita pergi. Kita nak utama hak mana? Nak pergi ke tak pergi? Maka dalam Islam dia suruh kita utamakan elak mudarat. Walaupun kalau kita pergi tu, kalau kita berjaya sampai di situ, kita dapat keuntungan, dapat faedah. Tapi Islam kata, kalau pergi tu dapat faedah, pergi juga ada risiko mudarat, maka utamakan mengelak daripada kemudaratan, daripada kita utamakan nak rebut faedah. Itu kaedah usul dalam kaedah fiqh, tuan-tuan sekalian. Yang ketujuh, Islam ni satu agama yang sangat mudah bagi siapa yang faham dan ikhlas. Yang ni kita akan cerita nanti tentang pembahagian air. Macam mana air ni, kalau isteri kita dah guna air, boleh tak kita pakai? Kalau air tu, kalau daripada anggota wuduk menitik jatuh dalam bekas, boleh tak kita pakai? Mazhab Syafi'i kata macam mana, mazhab lain kata macam mana panduan daripada sunnah-sunnah Nabi, bagaimana sikap mazhab Syafi'i kepada hadis-hadis yang menyalahi aturan dua qalah. Nanti kita akan bincang, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita kata bahawa syariat Islam tu mudah bagi siapa yang faham dan ikhlas. Baik, yang ke-8 dia kata seseorang itu tidak dibebankan kecuali ikut kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan, agama ni dia datang kepada kita, tujuan dia bukan nak susahkan kita, tujuan dia nak supaya kita ni dekat dengan Allah Ta'ala, tapi dengan cara yang tidak membebankan kita. Kalau beban tu, itu bukan syariat Islam. Yang ke-9, syariat Islam ni dia akan bagi solusi, jalan keluar kalau kita ada masalah. Kan, kalau kita berbalut tangan kita, macam mana kita nak buat? Adakah kita nak kena buka balutan, sapu air atas luka tadi, ataupun sekadar sapu atas balutan berkenaan tanpa membasahkan balutan itu, ataupun kita nak buat pakai tayamum sahaja? Itu kita akan bincang, tuan-tuan sekalian, sebagai makhraj, sebagai jalan keluar kepada masalah yang dihadapi. Lepas tu pula daripada hadis ni juga, antara fiqh yang kita boleh belajar adalah disayugiakan, digalakkan bagi seseorang yang diminta fatwa, mufti dan sebagainya, untuk bagi jawapan yang lebih daripada yang orang tu tanya. Sebagaimana jawapan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi. Orang tu tanya dekat Nabi, apa hukum ambil wudu daripada air laut? Nabi pergi cerita kat dia, bukan sahaja air laut tu kita boleh guna untuk ambil wuduk, air tu suci. Tapi Nabi juga cerita, dalam air laut tu, hidupan dia, bila hidupan tu mati, kita boleh makan tanpa kita sembelih.
Ambil peluang, masa tu juga kita bagi penerangan. Maka disayugiakan kepada orang yang ditanya. Kepada orang yang ditanya. Kalau boleh jawab tu jangan jawab sekadar soalan, tapi jawab bagi lebih sikit supaya orang tu dapat ambil manfaat daripada satu benda yang mungkin dia tak terlintas nak tanya. Sebab tu kita diajar supaya bila jawab bagi terang, kan, bagi terang. Lepas tu tuan-tuan sekalian, yang ke-11, air laut itu suci dan mensucikan, nanti kita akan cerita. Lepas tu yang ke-12, bangkai binatang laut itu halal. Maksud halal itu ialah boleh dimakan tanpa kita perlu kita sembelih. Yang ke-13, wuduk dengan air yang telah bercampur dengan sesuatu sehingga berubah rasanya atau baunya atau warnanya, selama tidak dimasuki oleh najis, selama mana namanya tetap air, bukan yang telah berubah menjadi air teh, kopi dan sebagainya, maka boleh berwuduk dengan air itu. Maksud dia macam ni, air itu suci, masuk uncang teh, dia jadi air apa? Air teh. Boleh tak kita ambil wuduk pakai air teh? Tak boleh. Air tu suci, Milo tumpah dalam tu, dia jadi air apa? Air Milo. Boleh tak kita wuduk dengan air tu? Tak boleh. Air tu suci, tapi dia air laut. Bila sebut air laut, maknanya dia garam, dia masin, rasa dia masin, dia berubah rasa dia. Boleh tak kita pakai air tu? Tu dia. Macam mana? Milo sama juga, dia berubah rasa. Pasal apa tak boleh ambil wuduk? Pasal air ni masin, pasal ada garam lebih dalam tu. Pasal apa pula kita boleh ambil air pakai air laut? Sebab dia masin air laut. Nanti kita akan belajar sat lagi. Okey, nanti kita belajar sat lagi. Mandi mayat. Kan? Mandi mayat kita pakai air daun bidara, betul tak? Daun bidara kan? Kita tak pakai air paip apa semua ni. Air tu memang kita campur dengan air bidara, kita mandikan mayat dengan air daun bidara. Sah tak mandi jenazah tu? Jawapan dia sah. Nanti kita akan belajar, kan? Nanti kita akan belajar. Milo jatuh dalam air, kita guna air tu buat ambil wuduk tak boleh, kan? Teh jatuh dalam tu jadi air teh, nama dia berubah jadi air teh, tak boleh. Tapi kalau air bidara boleh, kalau air laut boleh, air pergi tak apalah, kan? Kalau air-air yang berubah ni kenapa boleh? Nanti kita akan belajar, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian yang ke-14, dia kata Islam mengatur kehidupan kita, dunia kita dan akhirat kita. Itu antara benda yang kita sebut hukum fiqh daripada hadis yang kita belajar tadi. Baik, muslimin muslimat sekalian, saya buat penambahan ni sebab kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita fiqh manhaji ni, dia cerita pasal air ni dia terlalu ringkas. Dia terlalu ringkas, maka saya tunjuk rujukan tambahan untuk kita bincang lebih detail. Lebih detail tentang masalah air ini. Baik. Kalau tuan-tuan tengok pada muka surat seterusnya 40, bahagian-bahagian air. Bahagian-bahagian air. Air terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertamanya suci lagi menyucikan. Yang ni senanglah, kita dah belajar masa tadika dulu. Yang kedua suci lagi menyucikan tapi makruh. Hukum dia sama, cuma dia tambah sikit, makruh. Yang ketiga suci tapi tidak menyucikan. Yang keempat najis, air yang bernajis. Baik. Apa dia air yang suci lagi menyucikan? Ni air mutlak kekal dengan sifat kejadian dia. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk sendiri dan kita pun dah tahu dah biasa benda-benda macam ni. Lepas tu air tu kalau macam air telaga, kan? Air telaga tu dia tak ada apa, saya tak tahu orang Penang panggil apa. Orang Kelantan pun dia panggil kerek. Apa? Kebok. Kok. Kok saya tak tahu. Ni orang Penang punya istilah. Kok, orang Kelantan saya rasa dia panggil kerek kot. Itu kan? Tak tahulah tak? Bila kita tak pakai yang tu, makna perigi kita perigi tanah, betul tak? Perigi tanah. Bila pergi tanah, air tu dia jadi air tanah. Keruh. Kan? Dia keruh. Boleh tak kita pakai itu buat ambil wuduk? Boleh kan? Nanti kita akan belajar macam mana kita nak beza. Air perigi yang keruh dengan tanah boleh ambil wuduk, air laut walaupun dia masin garam tu boleh ambil wuduk dan sebagainya. Air daun bidara boleh ambil wuduk,
boleh mandi jenazah dan sebagainya. Baik. Maka dia kata bahawa contohnya dia kata air tu dia kata masih dikira air mutlak ni dalam fiqh manhaji. Dia kata walaupun sudah berubah sifat dia. Sebab apa dia berubah sifat? Sebab lamanya air itu ditinggalkan. Lama kita tak guna, kan? Boleh tak pakai air itu walaupun dia berubah sifat dia. Berubah sifat bukan sebab kita campur dengan Milo dengan teh dah, tapi sebab lamanya dia duduk kat situ. Katalah tuan-tuan simpan dalam baldi, tuan-tuan pergi ziarah anak dekat Australia. Selepas sebulan baru balik, air tu bau, ya Allah, bau macam air kencing. Nah, padahal kita tutup dah. Kita nak kata tikus pergi kencing ke tak lah, sebab kita tutup. Jadi kita tengok air tu masih ada, kita nak guna untuk ambil wuduk. Tapi bau dia, Allah, teruk-teruk kan. Boleh tak kita ambil wuduk? Jawapan dia boleh. Sebab dia berubah tu bukan sebab najis masuk, tapi dia berubah tu sebab lama kita simpan. Okey? Lama kita simpan. Ataupun dia kata disebabkan oleh tanah. Ni yang kita cerita tadi. Yang disebabkan oleh tanah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tuan-tuan simpan dalam baldi yang tadi kita bagi contoh air perigi. Air perigi. Ataupun tuan-tuan bubuh dalam apa? Kita kata besen ataupun baldi, tiba-tiba anak kita umur 4 tahun ni nakal, dia pergi ambil tanah dekat luar, dia pergi campur tanah dalam baldi tu. Kan? Jadi air pipe yang jernih tu tiba-tiba jadi keruh dengan sebab dia pergi ambil tanah, dia pergi campur tanah dalam tu. Boleh pakai tak? Boleh, kan? Sebab tanah walaupun dia merubah sifat air, dia tidak merubah hukum air tadi yang suci lagi mensucikan. Satu lagi tuhlub, itu sejenis benda hijau yang terapung. Ni macam kita sekarang lah, dengan lumutnya, dengan daun apa semua tu menyebabkan berubah sifat air. Contohnya macam kiambang dan sebagainya. Maka dia kata itu adalah boleh. Macam kat rumah saya dulu, kat rumah saya sekarang ni dah okey dah. Bukan rumah saya kat sini, rumah saya di Kelantan. Dia kawasan tu, kita kata kawasan pokok bakau, tuan-tuan tahu Tahu kan? Pokok bakau. Dia bila kita gali perigi tu, telaga tu, kita gali perigi atau telaga tu, kita boleh jumpa tu pokok bakau yang lama kita tak tahu bila tu dekat bawah, kita boleh jumpa. Air dia tu busuk. Kita duk tanya orang kampung semua kata lagu tu. Dia kata kalau jumpa je pokok bakau dekat bawah tu, dia kata air busuk. Mula-mula tuan-tuan, masa mandi dah kita pam air tu kan. Kita pam air pergi dekat tangki. Macam mandi, minta maaf saya sebut, macam mandi air tai. Macam mandi air tai. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya kata air tai siapalah masuk dalam perigi aku. Kita dah kata lagu tu lah. Tapi tanya orang kampung kata memang lagu tu lah dia akan jadi kalau pokok bakau tu ada kat bawah. Baik. Kalau air tai tak boleh lah kan. Tapi katalah busuk dia tu macam busuk najis tu adalah berpunca daripada pokok yang lama dekat bawah tanah tu. Boleh tak kita buat ambil wuduk? Boleh. Walaupun dia busuk macam najis. Teruk. Ataupun dia kata berubah sifat macam belerang. Kita dekat baling dekat mana? Yang air panas tu. Baling kan? Tahu kan? Tuan-tuan pergi kat situ kan? Tuan-tuan tengok air dia bukan jernih sangat kan? Dia macam ada keruh-keruh sikit. Lepas tu dia bau dia tu dengan belerang tu kan? Boleh tak kita ambil air semayang? Boleh. Itu tak jadi masalah. Ataupun mengalir atas tanah dan sebagainya, itu semua boleh lah. Kalau air banjir, contohnya air banjir kan, kita air banjir dekat Tok Bedu ni tak tergamak saya nak ambil air semayang. Duk terbayar daripada kamu selamat tu. Kalau tuan-tuan sanggup, tuan-tuan ambil lah air semayang. Saya tak sanggup kan. Yalah, kita duk kata air selut kan. Kita duk kata air selut. Ustaz ni air selut. Okey lah air selut. Tapi aku duk terbayang tu dekat kebawah pendek tu. Jadi kita tak tergamak nak ambil air semayang. Tapi nak ceritanya kalau sebab selut tu boleh ambil air semayang. Cuma kita yang tak sanggup. Baik. Ini kerana dia kata dalam kitab ni, dia kata ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Tapi kita ni tak ada masalah tuan-tuan. Air paip kita memang kita mewah dengan air paip, kita tak ada masalah. Dan kita pun sendiri tak sanggup nak ambil air semayang dengan air selut, betul tak?
Kita nak basuh muka dengan selut kita tak sanggup. Tambah pula dengan bau dan sebagainya kita tak sanggup. Sebab tu kita tengok siapa yang dia basuh muka dengan air yang kotor ni, dia akan mudah jerawat muka dia. Jadi kita kena jaga muka kita ni, wajah kita ni, sebab dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Baik, dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis Bukhari dan lain-lainnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita ni, dia kata qama a'rabiyyun fabala fil masjid. Ni cerita yang kita pernah cerita dulu. Satu orang Arab Badui, dia pergi kencing dalam masjid. Faqama ilaihi nasu liyaqa'u bih. Bukan. Kemudian para sahabat faqama ilaihi nas, manusia masa tu, maknanya sahabat Nabi lah. Manusia masa tu pakat bangkit pergi dekat dia, nak halang dia. Lalu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uh wa hariqu ala baulih. Dia kata sajlan min ma, dia kata au zanuban min ma fa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirin. Nabi kata biarlah dia, Nabi kata biar dia tu kan, biarkanlah dia. Tapi Nabi kata tuangkanlah air atas hais kencing dia, satu baldi air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan, diutuskan kita semua ni untuk mempermudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Yang saya rasa saya pernah hurai hadis ni di sini rasanya, iaitu bila Badui tu dia kencing, Umar Al-Khattab ni dia angkat pedang, dia nak penggal kepala kawan tu. Tu Umar Al-Khattab nak penggal kepala kawan tu. Termasuklah sahabat-sahabat lain nak halang dia. Nabi kata jangan halang, biar dia kencing perhabis. Tu hak kita faham lah. Kita faham da'uh kan, biar dia perhabis. Yang kita boleh faham. Para ulama hadis pun bila dia bincang hadis ni, kefahaman dia fake yang kita boleh ambilnya ialah biar dia perhabis. Pasal apa? Kalau kita pergi halang sekat dia, apa jadi? Kencing setempat tu dia pergi meleret habis, kita hambat dia lari dah. Dia kencing kat situ, lepas tu kencing tak habis sampai ke pintu tu, tu lagi teruk. Kapek patut cuci satu tempat je lah, kali tu dia sampai ke pintu tu. Jadi maknanya kalau dia kencing satu tempat tu, biar dia kencing perhabis. Lepas ni orang untuk bodoh bolehlah kencing setempat. Maka Nabi kata biar dia kencing dulu. Jadi ini yang para ulama' dia ambil satu hukum dalam masalah dakwah. Dalam masalah dakwah, para ulama' dia bincang panjang lebar benda ni. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat, dengan individu dan masyarakat yang jauh daripada agama, tuan-tuan sekalian, kita nak kena lunak dengan mereka. Kita nak kena lembut dengan mereka. Kita tak boleh anggap mereka ni, jahat hang ni, kencing dalam masjid, dosa besar ni. Tak boleh kata gitu. Pasal apa? Sebab mereka ni, manusia ni, tambah-tambah tuan-tuan tengok, Arabi ni, dia Badui ni, satu orang mentaliti dia ni rendah. Mentaliti rendah. Saya tuan-tuan dalam Facebook dan WhatsApp tu, saya tak larat nak jawab soalan tuan-tuan. Yang duk hantar soalan kat saya ni, kalau soalan tu logik untuk saya jawab, boleh lah. Ni kadang-kadang soalan tu saya rasa nak jawab pun nampak sangat. Nak cerita bahawa manusia ni level dia tu macam-macam, tapi kita nak pandang rendah dia tak boleh. Kita nak kena buat baik, sebab mereka ni baru nak belajar kan. Itu yang keluar soalan-soalan yang pelik-pelik, tapi kita kena sabar dengan benda-benda macam ni, sebab Allah Ta'ala dia jadikan manusia ni tahap pemikiran tu berbeza. Kita mungkin cerdik sebab kita dah kerja dengan golongan profesional, dengan mesyuarat, dengan meeting, apa, jumpa orang macam-macam, maka kita orang cerdik. Tapi ada orang yang hidup dia di bawah tempurung. Dia tidak terdedah kepada dunia luar, menyebabkan cara dia bercakap, cara dia faham dan sebagainya sangat-sangat rendah dia punya mentaliti dia. Sebab tu kita nak kena hukum orang ni, kena tengok keadaan juga. Maka hadis Badui kencing dalam masjid ni, para ulama ambil contoh, satu contoh yang sangat baik dalam bab dakwah. Walaupun dia buat satu benda yang tak patut, kencing dalam rumah Allah Ta'ala, tapi kita jangan nak pukul dia, kita jangan nak penggal kepala dia sebagaimana Umar hampir-hampir penggal kepala dia, tapi bagi peluang dia kencing perhabis, kita cakap elok-elok dengan dia. Baik. Maka perintah Nabi, dia kata perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
supaya menuangkan air ke tempat air kencing tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahawa air itu mempunyai ciri ataupun sifat mensucikan. Jadi maknanya dia nak bagi tahu air itu sifat dia mensucikan. Kita hanya jirus najis itu turun, itu sudah dikira sebagai bersih. Cuma kita di sini kita payah sebab kita pakai kapet. Kapet tu nanti kita akan cerita kemudian cara bersih kapet. Tapi secara ringkasnya tuan-tuan sekalian, para ulama dia berbeza pendapat. Adakah bila kita nak basuh kapet ni air mesti mengalir, atau boleh kita pakai chemical tertentu, kita sapu je, yang penting sifat najis hilang. Itu ada perbahasan di kalangan para fuqaha. Baik, kita tengok hadis-hadis tambahan untuk kita faham tentang masalah air ini, sebab dalam kitab kita ni dia terlalu ringkas. Dia terlalu ringkas. Kita cuba tengok. Baik, kalau tuan-tuan tengok muka surat 42, contohnya muka surat 42, air yang suci, tajuk dia air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air yang suci tetapi tidak menyucikan. Dia kata yang pertamanya, air yang sedikit yang telah digunakan untuk taharah yang wajib, seperti mandi wajib dan wudu. Dia adalah suci sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la a'qilu fatawadda'a wa sabba min wadu'ihi alayya. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahi aku untuk bertanyakan keadaanku. Siapa dia? Jabir bin Abdullah. Untuk tanya keadaan aku. Ketika itu aku sakit dan tidak sedar. Lalu baginda berwuduk dan mencurahkan air wuduknya ke atas aku. Dia kata. Jadi dia kata sekiranya air wuduk itu tidak suci, nescaya baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir. Kita faham kan? Baik. Ni dia nak cerita air suci tapi tidak menyucikan. Nanti kita akan cerita macam mana mazhab lain pula dia berpandangan yang agak berbeza dengan dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dalil dia tidak menyucikan. Ini dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab kita ni, dia kata dalil tidak menyucikan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi ay raqid. Dia kata wahwa junubun faqalu ya Aba Hurairah kaifa yaf'al qala yatanawaluhu tanawulan. Dia kata janganlah seseorang kamu mandi dalam air yang bertakung, iaitu air tenang yang tidak bergerak, sedangkan dia junub, dalam keadaan junub. Lalu sahabat tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana dia hendak lakukan, yakni mandi dengan air tersebut? Jawab Abu Hurairah, dia menyelam dalamnya dengan satu selaman sekaligus. Tuan-tuan faham tak cerita ni? Faham tak? Baik, cerita dia gini. Cerita dia, tuan-tuan sekalian, bab ni bab air yang suci tapi tidak menyucikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata bahawa kalau kita dah ambil wuduk, dan dalam hadis yang pertama tadi, kita dah ambil wuduk, air yang menitik tu, kan? Ataupun kita basuh muka, air yang menitik tu, air itu dia panggil apa? Semua dah belajar kan? Mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i, bila kita dah ambil wuduk, air yang menitik tu kita panggil mustakmal. Ni yang tajuk yang kita sebut ni, air yang suci tapi tidak menyucikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang tu dia panggil air mustakmal. Air mustakmal ni, kalau siapa yang belajar bahasa Arab kan, ain, mim, lam, amal kan? Amal tu makna air mustakmal ni air yang telah digunakan. Kalau kita guna untuk ambil wuduk, bila dia menitik daripada anggota wuduk tu, dia kata air itu dikira air mustakmal. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dia tak sebut dalam kitab ni, dia kena rujuk kitab lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, maksud air yang menitik daripada anggota wuduk yang dikira mustakmal ialah basuhan kali pertama. Basuhan wajib tu, yang wajib tu dikira mustakmal. Basuhan yang kedua tu, basuhan sunat, itu tak jadi mustakmal dalam mazhab Imam Syafi'i.
Mana kalau kita nak recycle air tu, boleh recycle air yang kali yang kedua. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, kita tengok hadis-hadis yang berkaitan. Dia cerita apa? Kita tengok satunya tuan-tuan sekalian, iaitu kita ambil satu contoh hadis. Okey, yang ni. Kita ambil contoh hadis ni. Iaitu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ana tawaddau min bi'ri Buda'ah. Ditanya kepada Nabi kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kami nak ambil wuduk daripada telaga Buda'ah? Telaga Buda'ah ni telaga apa? Buda'ah. Dia kata wahiya bi'run yutrahu fiha al-haidu wa lahmul kilabi wan natn. Berat ni tuan-tuan. Berat ni. Telaga Buda'ah ni dia nak kata telaga yang orang pakat duk buang pembalut darah haid. Ni cerita zaman dulu ni. Cerita zaman dulu. Orang nak buang pembalut darah haid. Satu lagi apa dia? Dia kata satu lagi walahmul kilab. Daging anjing. Anjing-anjing, bangkai anjing tu nak buang kat mana? Buang dalam telaga. Lepas tu apa dia lagi? Wan natn, apa dia? Iaitu dia kata kotoran-kotoran. Soalan dia, boleh tak? Apa kat geling kepala? Apa kat geling kepala? Tuan-tuan, nak cerita lah. Dah pakat geling kepala, saya nak cerita. Nenek saya, ni cerita nenek saya sendiri. Ni masuk dalam video YouTube habis tersebar pula. Tak apalah. Ni arwah nenek saya. Arwah nenek saya ni belah ayah saya, tuan-tuan. Belah ayah saya. Saya masih ingat masa saya kecil lagi, tuan-tuan. Saya rasa saya belum sekolah lagi. Kalau sekolah pun tadika lah, kecil. Arwah nenek saya ni dia mengalami kanser rahim. Mengalami kanser rahim. Ni cerita tahun 70-an. Masa tu tuan-tuan boleh bayang lah zaman tu. Jadi masuk hospital. Jadi arwah nenek saya ni dia tak suka duduk hospital, dia style orang kampung, dia tak suka duduk hospital. Dia lari balik. Dia lari balik. Jadi pak menakan saya tolong mak dia ni lari keluar daripada hospital, lari senyap-senyap. Doktor cari mana pergi lari. Dia tak ada lari. Jadi dia pun duduk kat rumah. Jadi masa penyakit itu makin teruk, siapa yang ada pengalaman ahli keluarga dia yang ada kanser rahim, na'udzubillah, siapa yang ada pengalaman dia tahu. Dia bila dia dah teruk sangat tu, dia keluar macam nanah. Kan? Dia keluar macam nanah. Saya sendiri masa saya kecil tu, zaman dulu tuan-tuan bayang tahun 70-an, kita letak orang sakit macam tu di lantai yang jarang. Di lantai yang jarang supaya senang kita nak basuh. Ni zaman dulu ni, tahun 70-an. Lantai orang kampung pula, lantai tu jarang-jarang supaya senang kita nak cucu supaya nanah-nanah yang keluar tu turun bawah. Ni, baik. Jadi bila kita cuci-cuci dia apa semua ni, kita pakaikan dia kain, betul tak? Kita pakaikan dia kain, kita balut dia kain. Nak sekat daripada nanah tu keluar, apa ni, air busuk apa semua tu keluar. Nak basuh kat mana? Nak basuh kat mana? Jadi zaman dulu dia bukan ada air pipe macam zaman kita sekarang ni. Tahun 70-an di kampung pula tu tak ada air pipe, pakai telaga. Jadi kain-kain yang buat balut ni untuk tahan darah, nanah, kotoran apa semua daripada punggung apa ni arwah nenek saya, tuan-tuan sekalian. Menantu dia tu yang tolong basuh. Bukan buang dalam telaga dah. Bukan buang dalam telaga. Ambil air telaga, basuh dekat telaga. Tuan-tuan nak tahu tak? Ambil air telaga, basuh di telaga, bukan buang dalam telaga. Apa jadi? Orang kampung semua pakat lari, tak guna telaga tu. Kan? Yalah, kita duk terbayang dia duk pegang kain dia duk apa? Orang Kelantan kata kara, tahu kara? Dia duk tarik apa tu kan?
Orang Penang tahulah, saya tak tahu nak sebut. Kan? Duk tarik tu, dia duk terbayang lah, duk pegang kain tu apa semua. Nanti air tangan dia menitik kat bawah apa semua, itu kotor. Kan jijik, semua pakat lari. Tinggal dia seorang yang duk guna telaga tu. Nak cerita kat tuan-tuan. Nak cerita. Kan? Orang tak sanggup. Tapi boleh tak ambil wuduk? Tak apa masalah. Itu tak ada masalah. Tapi orang tak sanggup. Cerita ni lagi teruk. Cerita ni lagi teruk. Zaman Nabi dulu, zaman 1400 tahun dulu, dia main lempar je kain tu dalam telaga. Mentaliti orang zaman dulu. Kalau tuan-tuan belajar sejarah Madinah masa sahabat, masa Rasulullah, masa Aisyah apa semua, ummahatul mukminin pindah, migrate, hijrah pergi ke Madinah. Madinah zaman dulu air dia kotor. Zaman dulu kotor air dia. Sampai riwayat daripada ummahatul mukminin seperti Aisyah dan sebagainya, dia orang kata bila sampai di Madinah ramai pakat sakit. Ramai pakat sakit sebab apa? Sebab Mekah kehidupan dia lebih teratur, dia lebih moden zaman tu nak banding dengan Madinah. Madinah ni orang dia teruk dari segi personal hygiene, dari segi bandar dia teruk, kotor. Sampai sebab tu kita nak belajar sejarah Madinah. Bila Nabi hijrah migrate ke Madinah, masa itulah baru buat telaga buat. Tu Rasulullah dengan para sahabat memperkenalkan cara macam mana nak pengurusan air yang bersih di Madinah. Sebab tu kita tengok orang Islam sangat dihormati di Madinah pada masa tu. Baik, maka hadis ni cerita dia, orang pergi lempar tu dia yang darah haid. Nenek saya ni belah mak pula ni, banyak cerita nenek ni. Nenek belah mak pula. Tok saya yang lelaki belah mak ni, dia kata bahawa nenek hang ni bagus, dia kata. Bagus macam mana? Sepanjang aku hidup, aku tak pernah nampak kain yang dia duk balut apa ni untuk tahan darah haid. Zaman kita panggil apa? Bukan pampers budak pakai. Pad. Sorry. Biasa beli tak ingat pula. Pad, dia panggil pad. Okey, pad tu tuan-tuan sekalian, orang dulu dia pakai kain, dia tak pakai pad macam zaman kita, dia pakai kain kan, dia pakai kain. Jadi datuk saya bagi tahu, dia kata bahawa nenek ni dia punya bagus dia sampai datuk saya tak pernah seumur hidup terserempak dengan kain hak pad ni. Kita bagaimana kita? Tu tanya dia masing-masing. Tak payah bagi tahu lah, tak payah bagi tahu. Sikit lagi buka-buka pintu bilik, ya Allah, hang tinggal kata dia. Yang tu tak bagus. Kan, yang tu tak bagus. Nak kena jaga mata suami ni, jangan duk nampak lah benda-benda yang tak elok. Siapa yang ada anak yang membesar jadi anak dara lagi pening kepala, dia tinggal je. Dia tinggal je. Dia tak mau guna bilik ayak dia. Dia nak guna bilik air mak ayah dia. Sebab bilik air mak dia bersih selalu. Bilik air dia malas nak basuh. Dia pagi-pagi dia pakai bilik air kita. Lepas tu dia pergi tinggal pula elok-elok. Dia pergi tinggal. Ni lagi pening kepala. Hak lagi cantik dia tinggal pad dia tu atas buah gigi kita. Lagi cantik. Yang ni perang. Dengar satu rumah. Woi, dengar satu rumah. Pasal apa? Ni kenakanlah anak ni. Pening kepala tuan-tuan. Anak cerita macam-macam bila anak sedang membesar. Jadi mak dengan ayah ni duk pening kepala. Jadi kita pun duk mengadu kat kawan-kawan lah. Aku pening kepala lah. Anak dara aku ni baru nak besar. Dia pergi tinggal pad dia atas buah gigi aku. Aku tak sanggup nak pakai. Aku buang tong sampah. Kawan kita kata, alah, ayah hang lagi pening dengan perangai hang masa dulu. Kita pening dengan anak kita. Ayah kita zaman dulu lagi pening dengan perangai kita. Jadi 2 kali 5, 5 kali 2. Jangan duk mengatakan anak. Serupa. Tuan-tuan sekalian, itu selingan. Baik, maka dia kata hadis ni apa? Hadis ni hadis sanad dia dhaif. Hadis ni sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif, dia kata sebab ada beberapa rawi, contoh perawi dia macam Ubaidullah bin Abdullah Ar-Rafi' bin Khudaij, satu orang rawi yang mastur atau majhul, sebagaimana yang Imam Ibn Hajar sebut dalam taqrib dia. Makna dia ni satu orang yang tidak dikenali. Baik. Nama tahu tapi dia tu siapa tak tahu, tuan-tuan sekalian. Baik. Begitu juga dalam riwayat Nasa'i, Ibn Abi Shaybah dan sebagainya, sebahagian perawi keliru mengatakan Ubaidullah bin Abdul Rahman. Dia kata siapa dia? Ubaidullah bin Abdullah bin Rafi' bin Khudaij. Jadi benda ni berlaku kekeliruan. Maka Bukhari dengan tegas kata orang yang menamakan dia Ubaidullah bin Abdul Rahman keliru sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam tahzib dia. Baik, begitu juga tuan-tuan sekalian, dia ada perbahasan-perbahasan lain yang mana ringkas cerita dia sanad dia dhaif. Jadi hadis ni
kita tak boleh pakai. Baik. Maka yang lainnya tuan-tuan sekalian, contohnya hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah, dia kata, apa saya baca dia punya translation saja, kita nak cepat. 8.5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya kecuali apabila telah berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Tapi yang ni didaifkan oleh Abu Hatim. Sebab tu bila kita jumpa hadis ni, kita akan jumpa banyak hadis cerita pasal hukum hakam, tapi kita kena hati-hati. Kita tak boleh terima bulat-bulat, tuan-tuan sekalian. Sebab dia ada rawi dia nama Rishdin bin Sa'ad dan sebagainya yang didaifkan oleh para ulama. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam hadis Baihaqi apa semua ni, dia ada lafaz yang berbeza, yang tu pun kita tinggalkan. Baik, kemudian kita tengok kemudiannya muslimin muslimat sekalian, kita nak belajar tentang fiqh hadis yang kita baca tadi. Yang pertamanya, air tu sikit ataupun banyak dia tetap suci dan mensucikan kecuali kalau berubah salah satu sifatnya seperti baunya atau rasanya atau warnanya dengan sebab kemasukan najis. Kalau dia berubah dengan sebab masuknya najis, maka dia tu sikit ke banyak ke, dia kata dia tidak suci. Kalau tidak berubah, dia tetap suci. Okey? Lepas tu dia kata, inilah yang menjadi mazhab para sahabat seperti Umar Al-Khattab, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan sebagainya. Di kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Ikrimah, Hasan Al-Basri dan sebagainya. Dan mazhab pula, mazhab fiqh antaranya Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapat dia, mazhab Zahiri dan sebagainya. Maka mereka mengamalkan ketegasan Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita baca sebelum ini, dan tuan-tuan boleh tengok dalam Subul Salam pun ada disebut tentang isu ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang dipetik daripada Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah, dia kata air itu sikit atau banyak, kalau najis tu masuk dan tidak berubah salah satu sifat dia seperti bau atau rasa atau warnanya, maka air itu tetap suci menurut mazhab yang lebih kuat dan benar dari perselisihan para ulama, sebagaimana yang dibahaskan oleh Imam Ibn Taymiyah, dan dia sendiri menguatkan pendapat ini, maknanya dia tarjih pendapat ini dan dia berpegang kepada mazhab ini, dan ini adalah mazhab Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Baik, untuk setakat tu tuan-tuan ada sebarang soalan? Faham semua? Dia nak cerita bahawa kalau air tu sikit, banyak tak apalah. Hak sikit pun, kalau najis tu masuk, kalau tak berubah, boleh pakai. Dia nak cerita lagu tu. Yang ni berbeza dengan hak kita mengaji dalam kitab kita ni. Yang kita mengaji dalam mazhab Syafi'i, kalau najis masuk, walaupun sikit tak boleh pakai. Walaupun tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah bau, tapi kalau air itu sikit, tak sampai 2 kalah, nanti kita akan sampai tajuk 2 kalah, dia kata tak boleh pakai. Contoh macam mana, tuan-tuan sekalian? Katalah air, bukan ini, kata baldi. Baldi 2 kalah tak? Dalam mazhab Syafi'i, bukan 2 kalah kan? Baik. Dan tuan-tuan tahu, tuan-tuan boleh bayang 2 kalah banyak mana kan? Baik. Baldi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu bukan 2 kalah. Maknanya dia sikit kan? Dia sikit. Tiba-tiba kita nak ambil air semayang, baldi tu, air dalam baldi kita yang simpan, kita guna air pipe. Bila kita nak ambil air semayang, kita nak cedok tu, nampak kat ujung tu ada satu taik cicak. Ada satu taik cicak kat bawah, kat dasar baldi. Nak tanya tuan-tuan, taik cicak ni najis ke tak najis? Najis tak? Ke ada siapa yang kata tak najis? Ada? Tak ada kan? Semua kata najis kan? So, okay, semua kata najis. Taik cicak najis. Tapi nak tanya tuan-tuan, air dalam baldi tu berubah tak? Tak berubah. Warna tu, bau, cium bau, ada bau taik cicak? Tak ada. Rasa? Try satu degok. Tak adalah try kan, tak payah try lah, kita tengok pun kita boleh agak kan. Dengan kecil dia tu, dengan air banyak tu, warna pun tak berubah. Lepas tu kita nampak bau pun tak ada, rasa pun kita boleh agak lah, kita tak payah nak minum, tak payah. Maka boleh pakai tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kata tak boleh pakai sebab tak cukup 2 kalah. Dalam mazhab yang kita cerita tadi, mazhab Imam Ahmad, mazhab Malik, apa semua ni, termasuk pandangan Ibn Taymiyah, dia kata boleh pakai kalau tak berubah. Nanti kita akan sampai satu cerita, macam mana cerita 2 kalah ni kan? Macam mana cerita 2 kalah. Baik. Lepas tu dia kata apa tuan-tuan? Nombor 3,
Dia kata air tu sikit ataupun banyak, bila berubah salah satu sifatnya, seperti bau dia ataupun rasa dia ataupun warna dia, dengan sebab masuk ataupun bercampurnya satu zat yang tidak najis. Contoh dia apa dia? Sabun pergi tumpah dalam tu, ataupun daun bidara, ataupun tepung, garam dan sebagainya, gula kau pergi tumpah dalam tu. Anak kita kecil duduk main, dia main macam-macam. Anak kecil ni, siapa yang ada anak kecil dia tahu. Ada kawan kita, tak mau sebutlah siapa dia, kawan kita anak dia 3 ke 4 orang, semua lelaki belaka. Hak kecil tu, hak baru boleh jalan elok-elok tu, tuan-tuan tahu dia main apa? Dia pergi kacau, dia mau buat macam teh tu, mangkuk tandas tu, dia pergi kacau dengan tangan dia buat gitu. Mak dia tengok dah kacau elok dah dengan tangan, bukan pakai sudu, dengan tangan dah kacau gitu. Anak hak baru boleh berjalan. Nak kata nak tunjuk bagaimana dengan anak ni pening kepala, tuan-tuan, dengan anak ni. Baik. Maka kalau bercampur dengan benda-benda yang bersih macam tu, selama mana tidak berubah nama bagi zat air tersebut. Maksudnya kita tak panggil dia air teh, tak panggil dia air kopi ataupun air susu, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tetap suci dan mensucikan. Tuan-tuan boleh faham? Katalah tumpah teh dalam tu. Tumpah teh dalam tu. Dalam apa dia? Dalam baldi. Air dalam baldi. Tumpah sikit. Bila dia tumpah tu, warna air tu tak berubah. Warna air tak berubah. Tapi air teh tumpah, tapi warna air tak berubah. Kita panggil air teh tak tu? Tak. Boleh pakai tak? Boleh pakai. Walaupun dia sikit. Walaupun dia tak cukup 2 kalah. Nanti kita akan cerita macam mana perbahasan para ulama. Baik, tuan-tuan sekalian, kemudian dia kata beberapa contoh dia bagi. Hadis Abu Hurairah yang kita baca mula-mula tadi, bahawa air laut itu suci, sedangkan air laut itu telah berubah rasa dia. Air laut berubah rasa dia, bau dia, warna dia, kerana bercampur dengan garam yang begitu banyak sehingga berubah rasanya menjadi masin, tetapi tak sampai merubah nama bagi zat air tersebut. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Dia kata boleh pakai. Kita tak panggil air garam, kita panggil air laut, walaupun dia tu air garam, kan? Tapi kalau garam, kalau gula masuk, tu cerita kemudian. Baik, yang kedua, dia kata Rasulullah telah memerintahkan memandikan orang yang mati dalam keadaan ihram dengan air dan daun bidara, sebagaimana hadis Bukhari dengan Muslim. Yang ni kita dah belajar dah pasal kita mandi mayat hari tu lama dah. Bila? Bukan kat sini kot, tempat lain. Pasal mandi mayat, di sekolah. Pasal mandi mayat, kita pakai air daun bidara. Air tu bau daun bidara. Kita tak bilas dengan air paip. Sah ke tak sah? Sah, kan? Itu adalah berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dia kata memandikan. Baginda memerintahkan supaya memandikan anak perempuan baginda yang mati dengan air dan daun bidara, sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ibnu Taimiyah kata sudah dimaklumi bahawa daun bidara itu dapat merubah air, dia kata. Maka kalau perubahan itu merosak status air tersebut, nescaya Nabi tidak akan memerintahkan para sahabat memandikan anak perempuan dia yang meninggal dunia itu dengan menggunakan air bidara tanpa dibilas. Air itu bubuh daun bidara bagi dia wangi, lepas tu kita guna air itu mandikan mayat tersebut dengan menggunakan air tersebut, maka itu dikira sebagai dalil boleh menggunakan campuran dengan daun bidara. Sama juga Nabi SAW pernah berwuduk daripada tempat bilik air yang dalam dia tu ada bekas tepung, sebagaimana dalam riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Tapi yang ni bertentangan dengan mazhab Syafi'i, yang ni pun kita akan bincang kemudian. Kemudian yang kelima, berdasarkan kepada ayat Quranul Karim surah Maidah, maka jikalau kamu tidak mendapatkan air, dan lafaz itu adalah lafaz yang umum, bahawa boleh kita menggunakan air laut ataupun air lain yang mana tidak berubah nama dia. Baik, muslimin muslimat sekalian, kita berhenti setakat tu. Saya buka kepada tuan-tuan kalau ada sebarang soalan. Dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung tajuk air yang suci dan mensucikan, tapi hukum dia makruh, dan juga
sambungan perbahasan tentang tajuk ni, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Mungkin kita tak sempat nak bincang air mutanajis, sebab dalam kitab kita ni tuan-tuan, kalau siapa yang ada kitab tu boleh tengok perbincangan pasal dua qalah. Apa ni, penyusun kitab ni dia masukkan di bawah tajuk air mutanajis. Ada sebarang soalan? Ya. Okey. Soalan sahabat kita ni ada kaitannya dengan benda yang saya sebut tadi, iaitu ada satu ustaz dalam satu tempat ni, dia bagi tahu kalau kita pakai washing machine, tak kiralah muatan atas ataupun muatan depan, yang mana kita bubuh baju tu, kita campur dengan katalah baju anak kita yang kena air kencing contoh, kan. Lepas tu dalam tu kan dia pusing, mana bercampur habislah yang kata air kencing tadi dengan pakaian lain. Hukum dia macam mana? Bersih ke tak bersih? Nah, sebab ada ustaz kita yang kata bahawa itu tak bersih, kan? Itu tak bersih sebab dia tidak mengalir. Tuan-tuan sekalian, yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan antaranya fatwa yang disebut oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, dan juga dalam Mausu'ah dan sebagainya. Mereka sebut bahawa sebenarnya para ulama ni mereka berbeza pendapat tentang perlu atau tidak air mengalir untuk membersihkan najis. Dia ada ikhtilaf di situ. Maksudnya macam ni, bila pakaian anak kita ada najis, wajib tak kita alirkan air supaya najis tu turun keluar daripada pakaian tu? Ataupun dia tak wajib? Memadai kita basuh dengan air, kita rendam, kita bilas dengan sabun apa semua, walaupun tak guna air mengalir, yang penting sifat najis tu hilang. Antara dua pendapat ni bagaimana? Kan? Jumhur, majoriti kata hendaklah dialirkan air. Itu pendapat jumhur. Jumhur kata hendaklah dialirkan air, barulah suci kain tersebut. Tetapi sebahagian ulama kata tak wajib alirkan air, yang penting sifat najis tu hilang. Punca perbezaan pendapat tu di mana? Punca perbezaan pendapatnya ialah kerana tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa wajib kita alirkan air. Tak ada. Semua menggunakan akal, kan? Menggunakan kefahaman masing-masing akal. Macam mana nak kata nak bersihkan najis? Maka pendapat yang pertama yang kata majoriti, dia kata hendaklah air dialirkan. Siapa yang pegang pendapat air wajib dialirkan, maka dia tak boleh basuh pakaian anak yang kena kencing tu dalam washing machine. Ada orang tanya saya, ustaz bagi pendapat ustaz lah senang. Kan? Ni ustaz dia bagi dua pendapat, kami nak pilih pun kami tak tahu nak pilih yang mana. Kalau tuan-tuan tanya pendapat saya pakai pendapat yang kedua. Sebab apa? Sebab tuan-tuan cari dalam Quran dan hadis, tak ada satu suruhan yang suruh alirkan air, tak ada. Yang dia suruh bersihkan najis. Cara bersih macam mana terpulang. Cuma dia macam ni. Kalau tuan-tuan masukkan pakaian kita campur dengan pakaian anak yang kena kencing, habis basuh, angkat-angkat bau air kencing. Yang tu bersih tak? Yang tu tak bersih. Kan? Yang tu tak bersih. Yang tu nak kena bilas balik ataupun pusing balik dalam washing machine. Kan? Tapi masalahnya setengah-setengah sabun sekarang, dia bau macam air kencing pun ada. Setengah-setengah sabun tuan-tuan sidai dalam rumah, tempat teduh, tak kena tempat panas, dia bau sebiji macam air kencing. Dia kena tempat panas baru dia wangi. Pelik teknologi sabun zaman sekarang ni. Tuan-tuan pergi kedai, ada kedai tulis, ada sabun tu, dia tulis sabun tu sesuai digunakan untuk dijemur pakaian dalam rumah. Tu dia. Ada sampai tara tu teknologi sabun sekarang ni. Pasal apa? Sebab bila kita sidai di tempat teduh, biasanya baju tu jadi busuk. Dia kena sidai tempat panas. Jadi saintis duk fikir macam mana nak selesai masalah, dia reka satu jenis sabun, tempat teduh pun bau jadi wangi. Yang tu tak jadi masalah sebab bukan bau air kencing, bau sabun. Yang ni yang sahabat kita tanya, kalau air kencing tu masuk washing machine, tiba-tiba pakaian lain bau air kencing, itu tak bersih, kena basuh balik. Tapi kalau kita masuk washing machine, walaupun dia tak mengalir,
Kan dia cuma pusing tu, lepas tu dia buang air. Lepas tu dia pusing tu, dia buang air. Kita angkat-angkat, bau tak? Tak. Bila tak bau, maka yang tu bersih. Dan saya pilih pendapat yang kedua. Tuan-tuan terpulang kepada tuan-tuan, tuan-tuan nak pegang pendapat yang mana. Cuma kalau tuan-tuan nak tanya dari segi hygiene, kebersihan, yang mana lebih baik, saya cadangkan tuan-tuan buat macam saya. Macam mana macam saya? Hak mana kena kencing yang confirm memang kena, kita cium pun kita tahu, tak payah cium, angkat je bau dah. Kan? Angkat tu bau dah. Kalau saya rendam hak tu asing. Kan? Kita rendam hak tu asing. Sebab setengah mesin basuh sekarang dia guna air yang sangat minimum. Kan? Menyebabkan kadang-kadang kalau air kencing tu banyak, dia tak hilang. Jadi kalau saya rendam asing dengan sabun supaya dia hilang semua, kita perah, dia keluar semua air kencing tu, baru kita campur dengan pakaian lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.